Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia bantu operasi teknikal pasca tragedi tanah runtuh Batangkali. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama saya Nur Ali untuk laporan berita tengah malam. Kementerian Pertahanan MINDEF bersedia mengerahkan anggota dan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi kerja-kerja penyiasatan membabitkan kejadian tanah runtuh di Batangkali, Selangor. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata pihaknya akan berkomunikasi dengan semua pihak dalam usaha memastikan bantuan yang diperlukan dapat disampaikan dengan kadar segera. Dia memanglah anggota tentera di bawah tanggungjawab kita dan memang kita daripada awal lagi kita libatkan pasukan tentera dan kita akan berkomunikasi dengan semua pihak dan tentera sentiasa berikan perkhidmatan kita jika diperlukan. Setakat ini masih ada lagi. Cuma kita tengok pasca pencarian ni lah. Selepas daripada itu, apa tanggungjawab kita sentiasa berikan perkhidmatan. Terutamanya dalam bencana, tentera biasanya akan membantu dalam mobilize aset-aset kita. Jadi mana-mana sama ada nakma ataupun mana-mana keperluan di peringkat negeri itu, kita akan berikan kerjasama kita di peringkat Kementerian Pertahanan. Beliau berkata demikian ketika menziarahi rumah mendiang mangsa kejadian tanah runtuh di Kampung Macak Baru, Melaka. ATM sebelum ini mengatur gerakan seramai 30 anggota dan seorang pegawai Regimen ke-25 Askar Melayu Diraja 25 RMD setiap 6 jam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batangkali, Selangor. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari meminta semua pihak agar memberi ruang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan tugasnya mentadbir negara. Ujarnya kesemua kementerian telah diberikan arahan jelas bagi membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat situasi ekonomi yang tidak menentu kebelakangan ini. Tambah beliau, MINDEF berikrar untuk terus membantu anggota dan veteran ATM bagi mencari jalan penyelesaian terutama berhubung isu kos sara hidup. Memang kalau saya lihat semua kementerian, kadang-kadang orang sebut tentang kos sara hidup pun, Kementerian Pertahanan pun dipertanggungjawabkan oleh Yang Berhormat Menteri minggu lepas, mesyuarat pasca Kabinet. Di Kementerian Pertahanan pun kita membicarakan tentang bagaimana kita boleh meringankan beban kos sara hidup anggota tentera dan juga veteran tentera. Jadi maknanya kita memang sepakat di semua peringkat kementerian. Isu utama kita banyak terkait dengan kos sara hidup dan memang kita dalam tempoh ini cari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Pegawai perhutanan di setiap negeri diarah mempergiat pemantauan di lokasi riadah terutama kawasan hutan. Tindakan dilakukan bagi memastikan garis panduan dipatuhi bagi mengelak insiden tidak diingini. Untuk hutan simpan memang kita very clear. Mana-mana kawasan yang beroperasi dalam kawasan hutan simpan kekal kita memang kita arah untuk tutup dan mereka tahu risiko aktiviti sekiranya dijalankan dalam musim tengkujuh atau musim hujan ini. Walaupun kita pun ambil maklum bahawa banyak sangat operator rekreasi yang berada dalam kawasan-kawasan yang berisiko, terutama di reserve sungai. Kita tengok banyak campsite di reserve sungai, kawasan-kawasan yang lereng-lereng bukit yang berstatus bukan hutan simpan.
Beliau mengingatkan semua pihak agar lebih cakna menentukan kawasan riadah sesuai dan selamat, lebih-lebih lagi ketika keadaan cuaca tidak menentu. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani mahu pihak berkuasa berkaitan menyemak semula garis panduan aktiviti riadah di lokasi berisiko. Rancangan pra-insiden dirangka Bomba Negeri Sembilan bagi menghadapi sebarang kemungkinan, antara dirangka kajian risiko bencana dan koordinasi aset serta bantuan. Kita mengenal pasti tempat-tempat kekerapan berlaku banjir dan juga kita buat rancangan pra-insiden. RPI adalah untuk plan kontingensi, untuk kita membuat kajian kawasan dan juga risk analysis. Akses untuk masuk ke lokasi-lokasi tersebut bagi penghantaran bantuan, kecemasan dan juga mewujudkan staging area yang telah dikenal pasti bagi koordinasi segala aset dan juga tenaga kerja sekiranya kejadian bencana dan juga ini berlaku. Ujarnya, rancangan pra-insiden memudahkan operasi pasukan. Zamhuri ditemui selepas sesi wawancara di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. Nelayan seluruh negara diminta mendaftar dengan persatuan yang diiktiraf Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memudahkan bantuan dihulurkan sekiranya mereka ditimpa musibah. Ketua Pengarah LKIM Yusuf Othman berkata pihaknya hanya dapat membantu nelayan yang menjadi ahli sahaja selain banyak faedah boleh diterima. Jelas beliau, dianggarkan masih terdapat 20 hingga 30 ribu nelayan yang belum berdaftar di seluruh negara. Itu bagi memudahkan pihak LKIM, kerajaan khususnya membantu nelayan. Dari segi apa-apa bencana pun, saya sangat berharap agar pihak nelayan hendaklah berdaftar dengan Persatuan Nelayan. Hendaklah berdaftar dengan Persatuan Nelayan kerana kita nak dapatkan data. Data ni untuk kita pastikan semua kaum nelayan terbela supaya tiada yang tercicir. Supaya tiada tercicir. Untuk maksud tu kita nak mereka jadi ahli. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan menerusi program Jiwa Murni LKIM kepada 33 nelayan dari Tumpat yang terjejas banjir di Kompleks LKIM Geting, Tumpat. Sementara itu, beliau mengesahkan walaupun terdapat 1,250 nelayan terjejas banjir di Pahang, Terengganu dan Kelantan, namun ia tidak menjejaskan bekalan stok ikan di ketiga-tiga negeri tersebut. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan yang dilaporkan hilang selepas menyelam ke dalam laut bagi memotong jaring yang tersangkut pada enjin bot semalam diteruskan hari ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan, Kapten Nudin Jusso berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Daniela Rambi, 58, menangkap ikan bersama 2 kru dengan menggunakan bot nelayan pada pukul 5 petang. Operasi tersebut dilancarkan sebaik saja menerima laporan orang hilang daripada rakan mangsa. Operasi yang memasuki hari kedua hari ini dibantu petugas daripada Polis Marin, Jabatan Perikanan, bomba dan beberapa bot nelayan. Beliau menasihatkan mereka yang pergi menangkap ikan di laut supaya mengambil langkah keselamatan seperti memakai jaket keselamatan, memeriksa ramalan cuaca dan memastikan bot dalam keadaan baik. Saudara, perkembangan fenomena air pasang besar dan banjir di Sabah. Setakat 8 malam, jumlah penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS turun kepada 1,589 orang yang melibatkan 355 keluarga di 3 daerah. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, penurunan itu kerana PPS Dewan Muhibah Sembulan telah ditutup secara rasmi petang tadi. Disandarkan, jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS bertambah kepada 686 penduduk, melibatkan 122 keluarga. Sementara di Pitas, bilangan penduduk terjejas kekal 768 orang daripada 177 keluarga, melibatkan 6 PPS.
Manakala di Kota Belud, jumlah penduduk yang ditempatkan di 2 PPS turun kepada 135 individu daripada 56 keluarga. Secara keseluruhan, jumlah penduduk terjejas banjir terus menunjukkan penurunan. Setakat 11 malam tadi, 1,183 penduduk terjejas ditempatkan di 12 pusat pemindahan sementara PPS di 5 buah negeri. Berikut perincian mengikut negeri terjejas banjir. Semasa dan selepas kejadian tanah runtuh. Apabila berlaku tanah runtuh, hubungi pihak berkuasa dengan segera. Beri amaran kepada keluarga dan jiran. Berpindah segera sekiranya keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan pihak berkuasa. Selepas kejadian tanah runtuh, jauhi kawasan runtuhan. Awas, banjir boleh berlaku selepas tanah runtuh. Periksa keadaan keluarga, jiran serta golongan kurang upaya. Beri rawatan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit. Periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran anda. Bersedia dan dengar pengumuman daripada pihak berkuasa. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Bersua kembali. Pelantikan Jawatan Pengerusi Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC perlu dibuat dengan teliti dan tidak tergesa-gesa. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan operasi GLC ketika ini tidak terganggu kerana kerja-kerja pentadbiran sedang diuruskan Ketua Pegawai Eksekutif CEO masing-masing. CEO-nya masih kekal. Mereka yang membuat kerja harian. Walau bagaimanapun tidaklah terlalu lama lah. Jangan terlalu lama lah. Saya rasa dalam mungkin sebulan dua lah. Mungkin lah pada pandangan saya. Saya tak tahu pandangan kabinet. Tetapi saya kira itu antara masa yang menasabah lah. Menasabah. 15 Disember lalu, Jemaah Menteri memutuskan pengerusi dan ahli lembaga pengarah lantikan politik ditamatkan perkhidmatan dengan serta-merta. Lantikan terbaharu jawatan akan ditentukan Perdana Menteri. Dalam perkembangan lain, satu perhimpunan agung khas akan diadakan semasa perhimpunan tahunan UMNO bulan depan bagi membuat pindaan pada 2 fasa perlembagaan parti. Menurut Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, cadangan pindaan tertumpu kepada pelantikan sebagai perwakilan mengikut Pasal 8.4 dan pengguguran keahlian berdasarkan Pasal 20.11. Mengenai yang keluar tadi tu, apakah tarifan itu, ia untuk disesuaikan dengan Akta Lompat Parti. Itu sebab kita pindah perkara yang kedua tadi. Perkara pertama, Ketua Penerangan, perkara yang hal dikatakan dia keluar parti itu adalah sesuai dengan Akta Lompat Parti yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Perhimpunan Agung Khas itu bakal diadakan selepas ucapan dasar Presiden pada 13 Januari depan di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Mengenai jawatan Presiden dan timbalan Presiden dipertandingkan atau tidak pada Perhimpunan Agung Khas itu, beliau berkata keputusan hanya akan diputuskan ketika mesyuarat Majlis Tertinggi Khas pada 12 Januari. Kerjasama dengan syarikat penyedia media sosial Kementerian Komunikasi dan Digital dijalin bagi mengekang penyebaran berita palsu. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching bagaimanapun menegaskan tindakan itu tidak akan menyekat kebebasan bersuara pengguna internet.
dan juga ada pihak-pihak tertentu yang membuat bayaran kepada KOL untuk menyampaikan mesej mereka. Tetapi kadang-kadang kandungan mesej tersebut adalah kurang sesuai untuklah masyarakat kita. Jadi adalah amat penting supaya kementerian saya bekerjasama denganlah platform provider sepertilah Meta, sepertilah TikTok dan Twitter untuk pastikan bahawa kandungan yang di-upload di media sosial tersebut adalah diseimbangkan. Usaha memerangi berita palsu diperlukan bagi memelihara keharmonian dan keselamatan negara. Selain itu, keselamatan siber dan data peribadi turut menjadi fokus kementeriannya. Maxis memperluas perkhidmatan 5G bagi perayaan antarabangsa ke-29 negara. Menerusinya, pelanggan tempatan berpeluang menikmati sambungan berkelajuan tinggi ketika berada di luar negara. Ketua Pengguna Syarikat Arjun Varma memaklumkan inisiatif digerak memandangkan ramai pengguna melancong sempena cuti hujung tahun. Perkhidmatan diaktifkan secara automatik dengan bayaran mengikut pakej perayaan 4G sedia ada. Oktober tahun lalu, perayaan antarabangsa 5G disediakan untuk pelanggan di Singapura, Thailand dan Indonesia. Cuti perayaan Christmas dan cuti hujung tahun dimanfaatkan orang ramai dengan membeli belah di ibu kota. Promosi jualan akhir tahun yang menawarkan diskaun sehingga 70% menarik perhatian para pembeli. Namun, adakah mereka merancang perbelanjaan agar tidak membebankan diri? Wartawan Vimala Kasturi Verasamy ada butirannya. Saya berada di ibu kota. Pusat beli belah di sini dipenuhi orang ramai. Saya dapat lihat ramai yang membeli peralatan dapur dan ada juga yang membeli pakaian sekolah untuk anak-anak mereka bagi sesi persekolahan pada bulan Mac tahun depan. Berdasarkan tinjauan kami, orang ramai didapati peka dalam merancang perbelanjaan dengan membuat perbandingan harga sebelum membeli. Kita survey dulu, tengok. So, yang mana murah, kita pergi. Dah rancang dah. Bajet berapa. So, kalau tak rancang, nanti terlebih bajet. Memang kita, 4 orang anak tu, memang kita akan listkan lah apa keperluan mereka. Jadinya, sebabnya barangan pun semakin, orang kata, meningkat harga sekarang ni. Jadi, kita mesti buat perbandingan lah. Perbelanjaan secara berhemah juga dilakukan dengan mengutamakan keperluan berbanding kehendak bagi mengawal kos sara hidup. Kalau tak penting tak payahlah. Macam perfume ke apa-apa kan, bukan barang rumah tak payah. Itu semua bukan keperluan kehendak. Yes, masih lagi dalam kemampuan lah. So kita ambil ikut bajet yang kita masih lagi dalam bajet kita lah. Warga Singapura turut mengambil peluang cuti ini untuk membeli belah di ibu negara. Mesti merancang. Ya. Kalau kita ingin ke luar negara, pastinya harus merancang. Dan kita tahu pertukaran wang bagaimana. Kadang-kadang kita tersilap juga. Ingatkan tukar wang dah cukup. Tapi bila lihat keadaan bila nak belanja tu, ada kalanya terpaksa menukar wang lagi. Perancangan kewangan yang baik pastinya membawa kepada perbelanjaan berhemah. Vimala Kasturi Verasamy, RTM. Kalender 2022 menyaksikan beberapa kes berprofil tinggi menjadi tumpuan. Antaranya keputusan kes seleweng dana milik SRC International Sendirian Berhad. Kita ikuti siri pertama imbasan kes mahkamah yang disediakan meja Mahkamah Berita RTM. Ogos 2022, Datuk Seri Najib Tun Razak gagal dalam rayuan terakhirnya untuk mengetepikan sabitan
dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit bagi kesalahan menyeleweng 42 juta dana milik SRC International Sendirian Berhad. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu bagi mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020. Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 turut mengekalkan keputusan itu. Datuk Seri Najib terpaksa menjalani hukuman penjara bermula pada tarikh berkenaan. Kes itu yang mengambil masa 4 tahun telah menempuh pelbagai situasi termasuk prosidingnya dijalankan secara dalam talian ketika negara dilanda COVID-19. 1 September 2022 Datin Sri Rosmah Mansor dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun dan denda 970 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 3 pertuduhan rasuah membabitkan projek solar hibrid bernilai 1.25 bilion ringgit untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, Datin Sri Rosmah hanya perlu menjalani hukuman penjara 10 tahun kerana Hakim Muhammad Zaini Mazlan memerintahkan semua hukuman penjara berjalan serentak. Pelaksanaan hukuman penjara dan denda ditangguhkan sementara menunggu rayuan Datin Sri Rosmah di Mahkamah Rayuan pada 22 dan 23 Jun 2023. 8 Disember 2022. Bekas pengerusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur daripada 3 tuduhan rasuah dan 6 tuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Terdahulu pada 23 September, bekas ahli Parlimen Baling itu dilepas tanpa dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Session selepas pendakwaan memohon beliau dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254(3) Kanun Acara Jenayah atas alasan representasi tertuduh dipertimbangkan dan memerlukan siasatan lanjut. Datuk Seri Abdul Aziz didakwa atas 3 tuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai lebih RM972,000 antara 6 September 2010 hingga 10 April 2018. 28 Oktober 2022. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan peguam terkenal Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah daripada 4 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan 9.5 juta ringgit yang didakwa diterima daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan membuat kenyataan palsu kepada lembaga hasil dalam negeri. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein memutuskan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Tan Sri Muhammad Syafiq. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan.
Kita ke segmen sukan. Perkembangan e-sukan negara. Pasukan Hak dan Todak yang mewakili Malaysia ke kejuaraan dunia Mobile Legends Bang Bang MLBB M4 di Jakarta, Indonesia mempunyai peluang cerah untuk merangkul kejuaraan. Ini kerana kedua-dua wakil negara tersebut sudah pun membuat persiapan lebih baik dan rapi menjelang kejuaraan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, kedua-dua pasukan tersebut sudah pun memahat nama bukan sahaja di peringkat domestik namun di serantau Asia sekaligus mampu menjadi pencabar hebat kepada negara lain. Kita dapat tengok dua pasukan kita daripada Malaysia ni, Todak dan Tun Hak, untuk bukan sahaja menang mengharumkan nama negara tapi juga sebenarnya untuk jadi lebih penting sekali jadi inspirasi kepada golongan belia di luar sana. Ini satu generasi yang baru dan ini generasi yang sangat cakna dengan apa yang sedang berlaku dan mereka channelkan minat dan passion mereka serta orang kata dia punya semangat kebersamaan serta semangat kenegaraan dia terhadap bidang yang dia minati sehingga menjadi industri macam kita tengok sekarang. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kedua-dua pasukan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sementara itu, jurulatih pasukan Tim Hak Khairul Azman Muhammad Sharif menegaskan biarpun mereka dijangka bakal menerima saingan sengit apabila diundi bersama 3 pasukan juara, namun beliau optimis untuk muncul 2 pasukan terbaik kumpulan. Manakala pengurus pasukan Todak Razi Rahman Ibrahim berharap pengalaman bermain 4 kali di pentas antarabangsa mampu menjadi kelebihan dengan berbekalkan strategi baharu. Kejuaraan dunia MLBB M4 dijadualkan berlangsung pada 1 hingga 15 Januari tahun depan dengan Istora Senayan di Jakarta bakal menjadi venue pertarungan. Sebanyak 16 pasukan terbaik seluruh dunia akan merebut gelaran juara dunia selain hadiah wang tunai $800,000 Amerika. Kejuaraan Bola Keranjang Piala Agong 2022 edisi ke-62. Pasukan Melaka memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menumpaskan pasukan pilihan Maba 101 berbalas 64. Pasukan Melaka dilihat menguasai permainan yang berlangsung di Stadium Bola Keranjang Maba, Kuala Lumpur. Biarpun pasukan pilihan Maba memberi saingan hebat pada awal permainan, ia belum cukup untuk menyekat Melaka membuka kempen dengan kemenangan. Selain itu, pasukan bola keranjang wanita Selangor menumpaskan Pulau Pinang dalam pertemuan lain. Selangor dilihat mudah mengawal permainan untuk melakar kemenangan selesa 94-22. Wong Chah Yi muncul penjaring terbanyak dengan 15 mata, diikuti Fu Swet Ying dengan 14 mata. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam perpaduan.